Dekat rumah ni alhamdulillah seronok lah. Sebenarnya selalunya kita buat tarawih dekat masjid, dekat surau. Jadi kali ni kita dapat buat tarawih dekat rumah. Jadi sebenarnya tarawih kat rumah ni tak ada beza lah dengan kat masjid dengan surau. Kita kat rumah pun ada jemaah, ada makmum, ada imam kita. Boleh lantik lah siapa-siapa dari kalangan ahli keluarga kita untuk jadi imam. Dan dalam masa yang sama, kita buat sembahyang tarawih kat rumah ni mengikut kepada kemampuan kita dan juga kita mengikut kepada apa yang kita tahu dan mudah bagi kita. Contohnya kalau kita buat tarawih ni, ada orang kata, "Ustaz, macam mana kita nak selawat? Boleh ke tidak?" Jadi kalau kita tak nak selawat, tak ada masalah. Tapi cantiklah kalau kita serikan sembahyang tarawih kita dengan selawat. Bukan payah pun. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itu cukup dah. Jadi nak kata, apa yang simple, apa yang mudah, apa yang senang untuk kita baca dan lafazkan. Jadi sembahyang tarawih kat rumah ni kita boleh buat 8 rakaat, kita boleh buat 21 rakaat. Kalau yang memang jenis soleh sangat nak buat sampai 100 rakaat pun tak jadi masalah. Jadi yang paling penting jangan kita tinggal. Dan bila kita nak buat sembahyang tarawih dekat rumah ni, kita kena pastikan kita dah sembahyang wajib dulu. Maksudnya kita dah sembahyang isyak. Dah sembahyang isyak. Bila dah habis sembahyang isyak, baru kita buat sembahyang tarawih. Jangan pula kita contohlah lepas kita dah semayang, lepas kita, contohlah esok kita dah buka puasa, lepas habis buka puasa, kita semayang maghrib dah, buka puasa, lepas tu makan, ayah kita makan sikit, lepas tu dia buat semayang isyak. Lepas habis dia semayang isyak, dia nak buat tarawih, kita pun nak masuk sekali buat tarawih, dalam masa sama kita tak semayang isyak lagi. Tak boleh. Jadi kita boleh jadi makmum kepada ayah kita tadi, dalam masa yang sama niat kita niat semayang isyak. Jadi ayah kita buat 2 rakaat, kita habiskan 4 rakaat. Lepas daripada tu, barulah boleh untuk kita semayang tarawih. So macam waktu yang paling afdal kita buat tarawih tu bila? Okey, waktu yang paling afdal kita buat tarawih ni betul-betul selepas daripada waktu solat isyak lah. Kan, sebolehnya kita awalkan selepas isyak tadi. Ataupun kalau kita tak sempat nak buat lepas isyak, selagi mana kita buat boleh tarawih itu sebelum masuknya waktu sahur. Waktu sahur tu kita nak fokus nak makan pula. Takut nanti berlumba-lumba nak habiskan tarawih, tak sempat nak sahur, dah kita terlepas keberkatan untuk bersahur. Jadi apa pun yang paling penting, kita mulakan dengan tarawih itu selepas solat isyak. Itu yang paling afdal. So macam mana pula kalau orang yang buat tarawih tapi dia tak buat witir? Yang lepas tarawih yang kita kena buat witir kan, tapi dia tak buat witir tu macam mana pula hukum dia? Okey, orang yang tak buat witir sebenarnya tak jadi masalah. Sembahyang tarawih dia tetap diterima. Cuma witir ni dia dijadikan sebagai adab kepada kita bila kita buat satu-satu sembahyang sunat yang panjang. Contoh kita buat tahajud, kita buat tahajud 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tasbih 2 rakaat. Secara adabnya yang Nabi buat, Nabi tutup sembahyang sunat tadi dengan witir. Jadi kalau kita buat witir, kita dapat tambahan pahala berganda lah. Kalau kita tak buat, tak jadi masalah. Kalau kita buat witir dulu, pas isyak kita buat tarawih, kita buat witir. Ada orang kata, "Ustaz, jadi tak bolehlah kita nak buat semayang sunat-sunat lain dah. Kalau saya nak bangun sahur 2/3 malam, saya nak buat semayang sunat-sunat lain." Tak boleh. Sebab saya dah buat witir. Witir itu kan maksudnya umpamanya dah jadi penutup kepada semayang-semayang sunat yang saya buat pada hari tersebut. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Kerana dalam bulan Ramadan ni, inilah istimewanya. Kalau kita dah buat witir, tak jadi masalah untuk kita buat semayang sunat yang lain. Kemudian kita buat witir kali kedua. Tak jadi masalah. Kalau selepas tarawih, kita tak buat witir, sebab kita nak buat semayang sunat-sunat yang lain. Sunat tahajud, sunat taubat, sunat hajat, sunat tasbih. Waktu 2/3 malam sebelum sahur. Kemudian kita nak buat witir lepas tu. Tu pun tak jadi masalah. So ada pembaca lah, ada follower remaja tanya, apakah ibadah utama baginda, Rasul atau para sahabat hidupkan pada bulan Ramadan ni? Okey, baik. Dalam bulan Ramadan ni, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, dalam bulan Ramadan, Nabi dia mengikat kain dia. Mengikat kain ni maksudnya Nabi tak bersama dengan isteri Nabi. Maksudnya Nabi dia bersama-sama dengan para sahabat, bersungguh-sungguh dengan ahli keluarga Nabi untuk melakukan solat sunat malam ataupun ibadah-ibadah yang baik dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu antara yang paling istimewa yang Nabi dan para sahabat selalu buat adalah menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan.
Jadi malam bulan Ramadan ni kita hidupkan dengan semayang tarawih. Kita hidupkan dengan semayang-semayang sunat malam, semayang tahajud. Kemudian kita hidupkan dengan membaca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, dia tak sama dengan baca Quran luar daripada bulan Ramadan. Maksud malam ni, kalau kita baca Quran, satu huruf adalah pahala dengan 10 kali pahala. Kalau kita baca di luar bulan Ramadan, satu huruf, satu pahala je. Contoh kita kata alif, lam, mim. Satu huruf, satu pahala. Lam, satu pahala. Mim, satu pahala. Tapi dalam bulan Ramadan, satu perkataan, satu huruf. Alif, dia dapat 10 pahala. Lam, 10 pahala. Mim, 10 pahala. Itu kalau kita baca biasa. Kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan kita sedang solat dan kita berwuduk, pahala dia akan jadi 10 kali ganda. Bermakna, satu huruf tadi 10 kali dengan 10 100, so satu perkataan jadi 100 pahala. Bayangkan kalau kita bacalah paling pendek Qul huwallahu ahad, walaupun pendek, tapi kalau kita kira-kira huruf yang ada pada surah Al-Ikhlas tadi Qul huwallahu ahad, dia akan jadi ribu-ribu pahala. Walaupun kecil, Nabi minta pada kita, sahabat minta pada kita, hidupkanlah malam-malam Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. So macam mana pula tip PU dalam kita nak susun jadual harian kita untuk membaca Al-Quran ni? Kalau PU selalu Al-Quran ni kalau bulan Ramadan ni lepas solat baca ke macam mana ke? Okey, kebiasaan macam saya ataupun selalulah yang kita buat, kawan-kawan kita buat, semua orang buatlah. Kita biasakan lepas daripada semayang malam, tak kira lah lepas maghrib, lepas isyak. Lepas maghrib lah kita buat. Lepas isyak nak buat tarawih. Lepas maghrib, kita biasakan untuk baca surah Al-Mulk. Kan, surah Al-Mulk. Selalu orang bagi tahu kat kita baca surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk ni adalah di antara surah yang kalau kita baca, surah ni akan doakan kita supaya kita terhindar daripada kejahatan di hari akhirat. Dan Nabi sebut barang siapa yang baca surah Al-Mulk, dia akan terpelihara daripada azab kubur. Jadi sebab itu, bila kita baca surah Al-Mulk ni, kita akan terhindar daripada azab kubur. Itu benda yang biasa kita buat. Tapi dalam bulan Ramadan, kita nak baca the whole Al-Quran tu, keseluruhan Al-Quran. Kalau orang mampu, dia nak baca satu malam, satu juzuk. Itu orang mampulah. Kalau macam orang yang tak mampu, dia boleh baca satu hari tu satu muka surat. Tak kira lah. Janji lepas solat, baca satu muka surat. Lepas solat, satu muka surat. Jadi dalam satu hari, dah ada 5 solat waktu, dia boleh baca 5 muka surat. Hari-hari lain mungkin dia tak boleh baca dah. Sebab sibuk dan sebagainya. Waktu musim PKP ni lagilah kita boleh isi dengan bacaan Quran secara berulang-ulang kali. Okay, so macam mana pula kalau orang ni dia terlupa baca niat puasa. Tapi bila dia sedar lepas subuh tu, dia terus baca niat. Kira puasa dia tu sah atau tak? Okey, baik, cantik. Bila kita sebut tentang niat, ni soalan ni bagus sebab berkaitan dengan niat, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i sangat menekankan soal niat. Dalam setiap ibadat, niat ni penting. Innama a'malu binniat. Setiap amalan tu mesti disertakan dengan niat. Kalau kita tak niat, benda yang kita buat tadi dia jadi sia-sia, tak ada pahala. Jadi ada dua benda. Sama ada setiap hari waktu kita sebelum mula puasa ataupun malam dan ketika sahur kita berniat saja aku berpuasa pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Cukup. Ataupun saja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Tak kiralah esok hari ke hari ini ke, janji niat kita berpuasa. Yang kedua, macam mana nak pelihara kalau takut-takut macam disebutkan tadi, kita tertinggal baca niat. So macam mana cara dia? Cara dia kita boleh baca lafaz niat macam ni. Jadi saya nak ajak semua yang menonton, ramai-ramai kita baca niat ni. Kira umpama kita dah baca niat ni, kita dah niat selama sebulan. Kita boleh niat selama sebulan. Contohnya, nawaitu sauma kullihi Ramadan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat sepanjang hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini, fi hazihi sanati, pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah tapi ini kita boleh baca dalam Rumi juga kan? Boleh baca bahasa Melayu, tak ada masalah. Baca ikut bahasa kita. Kalau orang Jawa ni ikut bahasa Jawa pun tak ada masalah. Kan? Kalau dia mungkin dia baru masuk Islam, dia Cina Islam, India Muslim, ataupun macam Makdan sendiri pun, Makdan. Saya cakap dengan dia, kalau payah sangat nak cakap dalam bahasa, cakap bahasa orang putih pun tidak. Tapi dia suka baca niat dalam bahasa Terengganu. Kan? Tak kira lah dalam bahasa apa pun,
janji niat ni kita lafaz dan kita rasa dalam hati, aku nak berpuasa seluruh Ramadan sepanjang hari dalam bulan Ramadan, 30 hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah niat macam tu pada malam ini, bermaksud seluruh pada bulan ini, seluruh hari pada bulan ini, 30 hari, kita tetap diterima puasa kita walaupun ada satu hari tu kita tertinggal untuk melafazkan. So macam tadi ada follower remaja ni tanya, dia kalau dia baca niat untuk 1 bulan tapi dia period, kira dia perempuan lah kan, dia period, lepas tu dia kena baca balik ke macam mana? Okey, kalau dia dia berniat kemudian dia datang ke unzuran, contohnya mungkin bukan sekadar dia period lah. Kalau orang yang menyusu ataupun dia ada lemah dan sebagainya, mana dia pada waktu tersebut sampai ketika itu sahajalah niat dia, dan bila dia nak mengulang kembali ataupun nak berpuasa kembali, sebaiknya seafdalnya untuk dia ulang balik untuk membaca niat. Dengan kadar ihtiyat, iaitu berjaga-jaga, takut-takut pada break ataupun hentian yang di stop tadi itu menyebabkan niat yang dibaca pada awal tadi tak diterima pada waktu yang selepas itu. Jadi sebaik-baiknya untuk dia berniat pada waktu yang akan datang dengan niat yang sama juga, saja aku puasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ini mengikut mazhab kita lah. Tapi kalau dia boleh untuk melafazkan niat setiap hari, waktu malam dan juga waktu pagi, itu juga lebih baik bagi dia. So kira lagi bagus lah kita baca hari-hari daripada baca sebulan terus. Ya, lagi baik. Lagi baik. Bacaan niat sebulan ini mengikut daripada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Dia nak menjaga kita supaya jangan meninggalkan niat. Tapi kalau kita mampu untuk baca niat tiap-tiap hari, tak menjadi masalah. So macam ada seorang ni pula tanya, dia macam jenis uzur dia panjang lah sampai lebih 15 hari. So dia kata hari keberapa dia boleh berpuasa? Okey, baik. Mengikut daripada keadaan orang yang datang bulan ini, dia datang bulan ini dalam peringkat ada yang normal 7, 15. Dan lebih daripada kebiasaan itu, lebih daripada 15 hari itu, ia dikira sebagai darah penyakit lah. Kan? Lebih daripada itu darah penyakit yang digelar sebagai istihadah. Jadi istihadah ni dia tak sama dengan haid. Jadi dia boleh melakukan puasa dengan dia mencuci kepada kemaluan dia, dan juga dia boleh melakukan solat dan juga boleh melakukan keadaan yang haram sebelum itu ketika di dalam keadaan uzur. Jadi waktu istihadah ni cuma untuk dia berpuasa tadi, dia kena mencuci saja bahagian badan dia dan juga kemaluan dia supaya tidak ada kotoran-kotoran yang melekat. So macam sekarang kan PKP, orang duduk rumah, so mungkin kita akan tertidur 1 hari. So kita punya puasa tu dikira macam mana? Okey, baik. Ada sebahagian daripada hadis, walaupun hadis ni dia bertaraf lemah lah. Nabi sebut tidur orang yang berpuasa itu tasbih, ibadah dan juga tasbih. Jadi di sini kalaulah kita tidur sepanjang hari, memang itu satu adab yang tidak baik. Tapi kadang kita kena fikir, ada orang yang tidur dalam bulan Ramadan ni bukan sebab dia saja-saja nak tidur. Yang saja-saja nak tidur tu rugilah. Tapi yang tidur ibadah ni adalah orang yang tidur untuk merehatkan tubuh badan dia dalam keadaan memang dia kena merehatkan badan. Contoh orang yang kerja penat, ibu-ibu yang menguruskan anak-anak, masak sahur, dan dia kena tidur. Dan mungkin tidur itu tak mengganggu waktu-waktu solat, benda-benda yang wajib yang dia kena buat. Jadi ketika itu, tidurnya tidak menjadi masalah. Cuma tidur yang menjadi masalah, yang kita kata tidur yang merugikan dalam bulan Ramadan adalah tidur yang dalam keadaan dia tinggal solat, kemudian dia tidak melakukan benda-benda yang benda-benda sunat dalam bulan Ramadan. Jadi ini merugikan dalam hidup dia lah. So ada orang tanya ni, tidur lepas subuh sampai pukul 10 makruh ke Ustaz? Tidur lepas subuh ni memang Nabi sebut lah. Orang yang tidur lepas subuh ni rezeki tak masuk. Kan? Jadi kita, contohlah pada waktu PKP ni memang waktu malam ni macam-macam lah. Kita punya urusan kita, nak tengok Netflix kan. nak Zoom dengan kawan-kawan. Jadi kita pastikan lepas subuh tu kita ambil masa lah buat benda-benda yang baik.
Kemudian kita tidur dalam keadaan kita niat tidur tu untuk merehatkan badan dan pastikan kita segera untuk bangun untuk menunaikan solat fardu zuhur kita. Itu penting. Jangan yang jadi makruh memang makruh lah. Makruh kalau kita ulang banyak kali dia boleh jadi haram. Sebab apa haram? Takut-takut kita melakukan benda yang boleh menyebabkan kita cuai, kita lalai dalam waktu solat zuhur. Contoh, orang tidur sampai pukul 3 sampai pukul 4, jadi kelang kabut nak mandi, nak solat jadi lambat. Itu yang boleh menyebabkan haram sebab dia melengah-lengahkan solat. Sebab tu Quran sebut wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Jangan kerana tidur kita jadi orang yang melalaikan semayang. Orang yang melalaikan semayang itu adalah orang yang semayangnya tidak diterima Allah. Lepas tu ada yang tanya ni, tarawih boleh buat duduk ke? Kalau imam yang duduk sah? Boleh sah, tak ada masalah. Semayang ni mana yang kemampuan dia. Kalau dia nak tarawih duduk. Dia semayang sunat ni, dia tak macam semayang fardu. Semayang fardu ni selagi mana dia mampu untuk berdiri, dia kena berdiri. Tapi semayang sunat, kalau dia nak duduk, dia nak pegang anak dia dekat tubuh badan dia dan sebagainya, dia nak kena peluk dan sebagainya, tak jadi masalah untuk dia semayang duduk, pahalanya tetap sama dengan orang yang berdiri. Okay. So macam ada Anne ni tanya, kalau musim PKP ni, waktu tidur berubah. Soalan dia, apa hukum solat tahajud tanpa tidur? Kan kalau kita solat tahajud, kita kena tidur dulu kan? Ini dia tak tidur, dia terus buat je solat tahajud tu. Okey, sebagai ulama sebut, inilah keistimewaan dalam bulan Ramadan, bahawa semayang tahajud dalam bulan Ramadan tidak perlu untuk kita tidur untuk pastikan semayang yang kita buat itu jadi semayang tahajud. Kalau bulan-bulan ataupun waktu lain nak jadi semayang tahajud, kita kena tidur walau lahzah, iaitu walaupun sekejap dalam hukum. Jadi dalam bulan Ramadan, kalau kita tidur ataupun tak tidur dan kita bangkit untuk buat semayang 2 rakaat semayang tahajud, tetap dia dikira semayang sebagai semayang tahajud ataupun solat tahajud. Sebab itu dalam bulan Ramadan adanya pahala iktikaf ataupun amalan iktikaf, yang mana orang iktikaf ni tak semuanya tidur. Dia baca Quran sampai 2/3 malam, dia buat semayang tahajud. Jadi semayang dia juga dikira semayang tahajud, dapat pahala tahajud yang tidak dapat pada waktu-waktu yang lain kalau dia tak tidur. So maknanya tak tidur pun bolehlah buat semayang tahajud ni? Tak jadi masalah. So ada soalan ni, tapi dia lari sikit lah daripada kita punya tajuk Detik 1 Ramadan ni. Dia tanya macam mana nak tip ketenangan hidup? Ketenangan hidup? Cari pasangan hidup lah. Oh ya. Kan nak tenang dalam hidup, carilah orang yang boleh mendampingi kita. Ni waktu tidur berubah. Soalan dia, paling terbaik kita amalkan bulan Ramadan ni apa? Okey, banyaklah zikir-zikir dalam bulan Ramadan ni banyak. Cuma kita ambil satu zikir ni lah. Bagus soalan tu. Antaranya yang disebutkan oleh Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan saqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa Nabi sebut? Kalimatan, 2 kalimah yang sangat ringan di bibir. Mudah sangat nak sebut. Tetapi sangat berat kedua-duanya di timbangan akhirat esok. Pahalanya lah. Apa zikir itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan ada nasyid tu kan? Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 2 zikir yang ringan dekat mulut, mudah nak sebut tapi berat esok dekat hari akhirat. Orang ni tanya, Ustaz, kalau dekat rumah tu tarawih dia buat sampai 4 rakaat je sempat. Sah ke tarawih tu? Sah kan saya rasa? 4 rakaat. Tarawih ni 4 rakaat dapat pahala 4 rakaat je lah. Tapi dia tak sempurna tarawih. Sebab tarawih yang disyariatkan melalui cara yang Nabi buat 8 rakaat berjamaah. Kemudian Nabi balik di rumah, Nabi sambung lagi dan tidak diketahui berapa bilangan yang Nabi buat. Bermaksud semayang tarawih ini yang dipegang dan dimestikan untuk dijadikan makna tarawih adalah 8 rakaat dan juga ke atas. Paling kurang 8 rakaat. Kalau 4 rakaat dia dapat pahala semayang sunat biasa, bukan semayang sunat tarawih. So tadi Ustaz kata tak tidur pun sah kan kita punya tahajud tu. Tapi ni dikata kalau bukan bulan bukan Ramadan, apa hukumnya pula? Bulan bukan Ramadan, semayang tahajud tadi jadi semayang sunat biasalah. Maksudnya semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, dia tetap boleh buat. Dia tetap boleh buat, dapat pahala.
Cuma sembahyang tahajud ni tadi, syaratnya mesti kena tidur sekejap dalam waktu-waktu ataupun bulan-bulan yang lain. Hanya bulan Ramadan saja para ulama khususkan kerana keistimewaan dia sepanjang waktu, sepanjang malam bulan Ramadan boleh untuk kita hidupkan walaupun kita tak tidur, sembahyang tahajud tadi diterima Allah. Kita boleh baca surah ataupun yang pertama sekali kita ambil surah-surah yang pendek lah untuk permulaan. Ataupun kita buka Al-Quran depan apa meja ke, letas atas sofa ke, kita boleh baca satu ayat, dua ayat, kemudian kita rukuk, rakaat kedua kita baca lagi satu ayat, dua ayat. Tak jadi masalah. Nak tengok telefon pun tak ada masalah, tapi telefon tu pastikan line ataupun data wifi tu kita padamkan. Kan tengah-tengah semayang tiba-tiba masuk pula video call, pening kepala kan. Jadi nak kata waktu tu kita boleh tengok Al-Quran melalui telefon ataupun melalui Al-Quran betul mushaf, tak jadi masalah. Jadi surah yang kita boleh cadangkan, ambil surah yang paling pendek lah. Kita ambil surah Al-Kautsar, Inna A'tainakal Kautsar. Kemudian kita baca surah Al-Quraisy, Li'ila fi Quraisy. Kemudian rakaat 2, 4. Kemudian yang ke-6, rakaat yang kedua, rakaat ke-4, rakaat ke-6 kita boleh baca surah Al-Masad, Tabbat Siada Abi Lahabin Watab. Kemudian surah yang ataupun yang ke-8 tu kita boleh baca surah yang pendek Wal As. Wal As. Yang rakaat pertama lah, rakaat kedua semua Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad. Jadi memang simple. Kita seorang-seorang, orang perempuan pun boleh buat dekat rumah. Janji baca yang simple, yang Nabi sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang paling pendek dalam Al-Quran. Jadi kalau kita rasa mudah, kita boleh baca dan ulang insya-Allah.